Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jom belajar sejarah bersama dengan cikgu. Untuk hari ini, cikgu akan masuk bab 1 sejarah tingkatan 3 iaitu kedatangan kuasa barat. Subtopik 1.1 kestabilan dan kemakmuran negara kita, fasa yang pertama. Untuk subtopik 1.1 ini, merupakan subtopik yang agak luas. Jadi cikgu bahagikan dia kepada fasa pertama dan fasa yang kedua. Untuk fasa pertama ini, cikgu akan masuk kestabilan dahulu. Dan nanti untuk fasa yang kedua, cikgu akan masuk kemakmuran. Ini adalah isi kandungan untuk sejarah tingkatan 3. Awak boleh lihat. Okey, dalam bab 1 ini, awak akan belajar 4 subtopik kecil. Kestabilan dan kemakmuran negara kita, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita, persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan, dan yang terakhir, perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Apakah yang akan anda belajar? Iaitu menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang akan anda dapati? Anda akan dapat menjelaskan kepentingan memanfaatkan sumber kekayaan negara. Apakah kemahiran pemikiran sejarah yang akan anda dapat? Anda akan dapat memahami kronologi kedatangan kuasa barat ke negara kita. So, saya akan masuk kestabilan. Apa maksud kestabilan? Kata dasarnya adalah stabil. So, kestabilan ini merujuk kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran yang mantap. Merupakan hasil kebijaksanaan pemerintah, disokong oleh muafakat antara golongan pemerintah dengan orang yang diperintah. Hasilnya, hubungan luar dapat dijalinkan dengan berkesan. Kestabilan negara kita ini, kita akan tengok dari 3 aspek, iaitu sistem pemerintahan dan struktur sosial, perundangan dan hubungan luar. Sebelum tu, cikgu nak tegaskan dekat sini. Kenapa awak perlu tahu kestabilan negara kita ni? Awak kena tahu kerana ini adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada minat negara-negara luar untuk datang menjajah negara kita. So, salah satu faktor yang menyumbang kepada penjajahan kuasa barat ke negara kita adalah dari segi kestabilan negara kita. Maksud dia di sini, negara kita stabil, negara kita makmur, negara kita aman damai, sehingga menyebabkan kuasa luar tertarik untuk menjajah negara kita. Sistem pemerintahan dan struktur sosial. Negara kita mempunyai sistem pemerintahan dan struktur sosial yang teratur. Apa maksud sistem pemerintahan dan struktur sosial ni? Kalau kita tengok pada gambar ini, ini maksud dia struktur sosial. Kita ada hierarki pemerintahan kita sendiri. Kita ada sultan yang memerintah dari negeri. Kita ada pembesar yang memerintah di jajahan dan daerah. Dan kita ada penghulu yang memerintah di mukim. So, apa tugas sultan? Pentadbiran pada peringkat negeri diketuai oleh raja atau sultan. Baginda menjadi lambang kedaulatan negeri. Kaum kerabat raja
serta pembesar membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah Sultan. Okey, apa tugas pembesar? Pembesar tugas dia mentadbir jajahan dan daerah. Okey, pembesar melaksanakan tugas menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. So, di peringkat mukim, okey, diperintah oleh penghulu. So, apa tugas penghulu? Penghulu ini ataupun dikenali sebagai ketua kampung ataupun penggawa. Okey, so ketua kampung tugas dia menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang kampung. So, kita tengok hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Okey, ini hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan. Atas sekali ada Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Pasal ada undang, ada lembaga, ada buah pak, ada anak buah dan ibu sokong. Okey, tengok pemerintahan di Sarawak. Terbahagi kepada dua sistem, iaitu sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Okey, sistem pemerintahan di Sabah pula terbahagi kepada tiga, iaitu sistem kesukuan, sistem kesultanan dan sistem ketua bebas. Yang seterusnya, kita tengok pula dari segi perundangan. Negara kita telah mempunyai sistem perundangannya sendiri. Terdapat dua jenis undang-undang, iaitu undang-undang tidak bertulis dan undang-undang bertulis. Undang-undang tidak bertulis ini dikenali sebagai adat. Contohnya, adat pepatih. Contoh undang-undang bertulis ialah Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Di Sarawak dan Sabah, peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi serta turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Yang seterusnya iaitu hubungan luar. Kestabilan negara kita dapat dilihat melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan sosial. Pemerintah di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan. Okey, sebelum cikgu teruskan dengan latihan, cikgu nak awak salin nota berdasarkan slide yang telah cikgu sediakan. Sila salin nota dalam buku nota awak. Untuk latihan pula, okey, tolong tengok kepada grup WhatsApp kita. Cikgu akan berikan latihan dalam grup WhatsApp kita. Okey. Sekian sahaja untuk kali ini. Cikgu harap ilmu yang cikgu sampaikan dapat memberi manfaat kepada semua. Sebelum cikgu mengundur diri, cikgu harap awak dapat menyelesaikan segala tugasan yang cikgu berikan, sama ada nota ataupun latihan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like video yang telah cikgu sediakan ini.
Okey, bye. Assalamualaikum.